Tanpa ilmu perbandingan agama, sangat susah kita nak menyampaikan dakwah. Sebab orang tak boleh lihat, tak boleh nampak. Boleh tak saya bagi contoh? Saya bagi beberapa contoh perbandingan agama dengan satu syarat, kamu semua tak boleh ikut. Setuju ke tak setuju? Tak setuju saya tak nak cakap. Biasa tak penceramah ugut kamu semua? Tak biasa, ini kali pertama. Setuju ke tak setuju? Setuju, okey, bagus. Kenapa saya kata jangan ikut? Sebab saya hantar beberapa orang anak saya belajar di dalam gereja. Saya rasa kalau saya suruh buat pun tak beranilah. Betul tak? So tujuannya saya bawa hantar anak saya belajar di dalam sekolah gereja. Tujuannya saya nak berdakwah kepada orang gereja tu. Sebab mereka ni orang yang baik-baik, tapi Islam tak sampai. Saya tak tahulah bilakah ulama-ulama mau pergi dakwah kat mereka dalam gereja. Saya pun tak tahu bila mufti-mufti mau pergi berdakwah. Ustaz-ustaz, ustaz-ustaz tak tahu bila mau pergi. Mungkin mereka pergilah secara senyap-senyap ke. Tapi bagi saya, bila saya ada peluang, saya nak berdakwah kepada mereka. So saya pun hantar anak saya pergi daftar dan belajar. Saya masih ingat lagi semasa saya hantar anak pertama saya pergi daftar, cikgu tu pening. Yang nak daftar tu pening. Tengok nama saya Lim Jui Sun. Nama anak Ling Ming Fu. Isteri perempuan Melayu pakai tudung. Dia tengah pening, siapa yang murtad? Saya cakap dengan cikgu Cina tu lah, gereja tu. Cakap sebenarnya kami ni beragama Islam. Dia pun tanyalah macam kamu tanya, apa pasal tak ada nama Islam? Betul. Saya jelaskan kepada dia apa maksud nama Islam. Akhirnya dia kata, oh itu maksud nama Islam. I see. Oh maksud Islam boleh kekalkan nama. Boleh. Nak tukar nama pun boleh, nak kekal nama pun boleh. Yang penting nama itu mestimu tak boleh ada unsur syirik. Dia mestimu mempunyai makna yang baik. Oh, dia kata, betul tak? Cakap betul. Tapi cikgu penting cikgu. Lain kali cikgu mau masuk Islam, cikgu pun tak payah tukar nama lah, kekalkan nama Cina. Ini royal buruk. Tapi yang penting tu, isu masuk Islam tak perlu tukar nama. Yang mereka kali pertama dengar cikgu tu huru hara satu gereja. Dia pergi sampaikan kepada cikgu-cikgu lain. Wah, banyak cikgu kata saya tak percaya, melainkan saya tengok IC dia. Macam-macam. 2-3 minggu huru hara dalam gereja. Saya rasa itu satu dakwah yang bagus. Saya sudah dapat menyelesaikan satu salah faham yang mereka terhadap agama Islam. Okey, so bila dah anak nak belajar kat situ, mula-mula 2-3 bulan saya tak cakap Islam. Budaya teruskan ke atau berhenti? Teruskan. Mula-mula 2-3 minggu, 2-3 bulan saya tak cakap Islam. Sebab apa tahu? Dalam Islam, kalau nak berdakwah, no demand, don't supply. Faham tak? No demand, don't supply. Kalau orang tak tanya, jangan cakap. Mungkin kamu akan tanya, Lim, kalau dia sentiasa tak tanya, maka tak payah dakwah lah. Tak. Kalau dia tak tanya, create the demand. Macam mana create? Bila saya berkawan dengan mereka, borak-borak, sering kali bila mereka tanya sesuatu, ada mengenai tentang ada kena mengena dengan agama Islam aja, saya cuba tepis, elak, buat macam tak tahu. Kalau jawab 70%, simpan 30%. Sebab saya nak buat dia tak tahan, saya nak buat dia haus, saya nak buat dia tanya. Selepas 2-3 bulan, pengetua sudah tak boleh tahan, datang jumpa saya. Dia kata, Brother Lim, boleh tak saya tanya sikit? Saya kata tak boleh, mau tanya-tanya banyak. Dia kata apa? Dia kata, I tengok you ni agak terpelajar, Lim, tapi kenapa kamu pilih agama ini? Wah, cara dia cakap macam Islam sangat teruk. Saya pun jawab balik, saya pilih agama ini sebab saya nak ikut Jesus Christ. You pening tak? Pening kan? Dia pun pening. Nampak? Kamu semua sama. Saya nak selesai kamu dulu. Dalam Islam, kita beriman tak kepada semua Nabi? Daripada Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW, kita beriman ke tidak? Beriman. Semua Nabi beragama Islam tak? Semua Nabi kita kena beriman tak? Beriman tak? So sekarang ni saya beriman kepada Nabi Isa AS. Saya nak ikut Nabi Isa AS. Sebab Nabi Isa AS Muslim, saya mau menjadi Muslim. Ada masalah tak?
Tak ada masalah, sebab Allah berfirman dalam Quran dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 64. Qul ya ahlul kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Allah suruh kita katakanlah kepada ahli-ahli kitab, marilah kepada kalimah yang persamaan antara kami dan kamu. Saya tahu saya gunakan hujah di sini, cari kalimah yang persamaan. You percaya Jesus, I pun percaya Jesus. Faham tak? So you semua tak ada pening lagi lah. Saya masuk Islam sebab nak ikut Isa alaihissalam, sebab dia Muslim, saya dari Muslim. Tapi dia Kristian, dia pening tak? Dia pening. Ayo, we Christian believe in Jesus, you Muslim Muhammad. Dia punya otak fikir macam ni lah. But he say he embrace Islam, want to follow Jesus Christ. Ayo, pening. Dia pening. Saya cakap dengan pengetua, actually Jesus Christ is a Muslim. Dia kata no way. Aku kata Quran say so. Quran kata dalam surah Al Imran surah ketiga ayat 52. Kita harus jawab apa? Itu Quran. Kita tak percaya Quran, kita percaya Bible. Ya ke? Dalam Bible, Jesus Christ, Nabi Isa alaihissalam juga dakwa dirinya Muslim. Dia cakap, mana ada? Saya minta dia buka Bible, Gospel of John chapter number 5 verse number 30. So dia buka Bible tu, John 5:30. Zup, dia buka. Ayat itu sebut apa? Dia kata, I do not seek for my own will, but the will of the Father which are in heaven who has sent me. Nabi Isa AS kata, saya tidak melakukan semua ini dengan kehendak diri saya, tetapi mengikut kehendak Allah yang mengutuskan saya. Muslim berarti kita melakukan sesuatu bukan mengikut kehendak diri, tapi kehendak Allah. So mengikut Bible, Nabi Isa AS tu Muslim. Selepas saya tunjuk ayat ini, pengetua dia buat tangan macam ni. Tangan macam ni ada dua maksud tau. Maksud yang pertama, sejuk. Maksud kedua, defensif. Tahu tak defensif? Dia bila orang buat macam ni, maksudnya dia tak berapa nak cakap. Dia sudah tak selesa nak cakap. So bila orang tak selesa nak cakap, kita jangan cakap lagi. So dia buat macam ni, saya pun buat macam ni, sama. Nasib baik tak ada orang satu lagi diri kat belakang buat macam ni. Tahu tak, kalau 3 orang buat macam ni, kita dapat KRU. So saya pun cakap dengan pengetua lah, tak apa, kalau you tak bersedia dan cakap, tak apalah, lain kali baru cakap. Itu pengetua ingatkan saya merajuk. Dia ingatkan saya merajuk. Dia kata cakaplah, cakap. So saya minta dia lah, bukalah kitab kamu. So dia pun bukalah kitab. Saya minta dia buka Bible ya, Gospel of Luke chapter 2 verse 21. Dia buka Zoom. Dalam Bible sebut apa? Nabi Isa AS ayat itu disebut, he was circumcised. Dia telah dikatankan when he was 8 days old. Selepas dia dilahirkan 8 hari, dia telah dikatankan. Saya tanya pengetua, hari ini mana satu penganut berkatan macam Nabi Isa AS? Mana satu penganut ikut Nabi Isa AS? Orang Islam ke orang Kristian? Dia jawab, dia tunduk kepala, jawab slow-slow. Dia kata orang Islam. Saya pun jawab slow-slow dalam hati saya, 1-0. Saya minta dia buka kitab lagi, Bible. Dia buka lagi Gospel of Luke chapter number 4 verse number 2. Dia buka Zoom. Dalam Bible sebut apa? Dia sebut Nabi Isa alaihissalam berpuasa. Dia tak makan daripada pagi hingga petang. Dia berpuasa selama 40 hari. Dia berpuasa. Saya tanya pengetua tu, hari ini penganut mana satukah yang berpuasa macam Nabi Isa alaihissalam, tak makan daripada pagi hingga petang? Saya tanya orang dia mana satu? Orang Islam ke orang Kristian? Dia kata orang Islam. 2-0. Saya minta dia buka Bible lagi, Gospel of Luke chapter number 24 verse number 36. Dia buka Zoom. Dalam Bible sebut, ayat itu sebut, Isa alaihissalam setiap kali bila dia nampak penganut-penganutnya atau pengikut-pengikutnya, perkataan yang pertama keluar pada mulanya adalah Shalom alaikum. Shalom alaikum. Jawabnya alaikum shalom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi Isa alaihissalam bagi salam, pengikutnya jawab salam. Tapi saya tanya pengetua hari ini mana satu penganut yang hulu hilir nampak sesama penganutnya bagi salam, jawab salam? Orang Islam ke orang Kristian? Dia kata orang Islam. 3-0. Tahu tak kalau main bola kena 3 biji panggil apa? Hat-trick tau. Betul tak? Saya bagi dia bonus lah, member punya pasal. Saya minta dia buka Gospel of Matthew chapter 26 sampai 39. Dia buka Zoom. Dalam Bible sebut apa? Dia sebut Nabi Isa alaihissalam bila dia sembahyang, dia sembah Allah.
Dia solat, dia sujud, dia tak dahi ke atas lantai. Ayat Bible sebut, and he walk a little further. Dia jalan beberapa langkah ke depan, and he fell on his face on the ground. And dia sujud, letak dahi ke atas lantai. And dia bacalah, dia ajak anak-anak murid dia macam mana nak solat. Dia kata, oh my Father in heaven, if it is possible, let this cup pass away from me, not as I will, but as thou will. Dia kata, biarlah malapetaka ini pergi daripada aku. Bukan kerana aku, tapi kehendak kamu. Maksudnya mengikut ayat ini, Nabi Isa AS sentiasa mengikut kehendak Allah. Sentiasa tidak melakukan apa-apa mengikut kehendaknya, tapi kehendak Allah. Maksudnya dia adalah Muslim. So saya tanya pengetua, hari ini mana satu penganut solat atau sembahyang lah, saya gunakan sembahyang ni senang faham, sujud macam Nabi Isa AS. Orang Islam ke orang Kristian? Dia kata orang Islam. Tapi kali ini laju sikit lah, orang Islam. Brother Lim, saya ada hal penting mau balik office. Kali ini dia laju sikit. Dia ada hal penting nak balik office. Bukan nak balik office kot, dia pening sebenarnya. So dia pun balik office 2-3 jam. Kemudian dia keluar balik, dia cakap dengan saya, Brother Lim, sorry lah, saya rasa saya tak boleh cakap dengan you lagi. Saya kata, apa masalahnya? Dia kata, saya takut saya cakap lagi, saya akan ikut agama kamu. Siapa yang goyang sebenarnya? Halo? Saya cakap dengan pengetua, kalau pengetua betul-betul mau ikutlah, jangan ikut Brother Lim lah. Saya ni manusia biasa, banyak kelemahan. Kalau betul-betul mau ikut Jesus Christ. Itu pun kalau you sayang kat Jesus Christ. Faham tak apa saya cakap? Cepat-cepat dia kata, saya sayang. Sayang ikut, melainkan kamu tak sayang. Sebenarnya kalau dia ikut Nabi Isa AS, dia Muslim lah. Sebab dia tak akan sembah Nabi Isa AS. Sebab Isa AS ajar dia macam mana sembah Allah. Isa AS tak pernah suruh dia sembah dia. So saya cakap dengan pengetua, boleh bayangkan tak kalau Nabi Isa AS wujud di depan kita sekarang, dengan rupanya yang handsome lah, janggut yang panjang, mungkin tak boleh masuk Amerika Syarikat. Taliban nak janggut panjang, betul? Sunnah Nabi kan? Okey, janggut panjang, lagi khatan, puasa, bagi salam, solat sujud. Amalan dia macam ni menyerupai orang Islam ke menyerupai orang Kristian? Pengetua cakap orang Islam. Saya cakap apa kata? Itu sebabnya saya pilih agama ini. Tengok cara saya hujah, saya buat dia marah ke kebenaran yang buat dia marah? Saya cari perbezaan ke saya cari persamaan? Allah suruh kita ta'alau illa kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Allah suruh kita cari persamaan antara kami dan kamu. Allah tak suruh cari perbezaan. Dengan cara macam ni, sangat mudah saya nak bawa orang kepada Islam. Walaupun pengetua ni belum daftar masuk Islam, tapi dia sudah lama buat dakwah. Sejak hujah hari itu, dia mula buat dakwah. Dekat sekolah gereja tu ada seorang perempuan Melayu beragama Hindu. Sebab dia pengetua mah, dia ada rekod mah. So dia cakap dengan saya, Lim, you tolong dakwahkan perempuan Melayu ini. Dia asalnya Islam tau, tapi tak tahu macam mana boleh jadi agama Hindu. You tolong dakwahkan dia. Wah, bagi arahan kepada saya. Orang asam. Alhamdulillah, jumpa perempuan Melayu tu 3 kali, dia masuk Islam. Lepas tu dia bawa seorang lelaki Cina lagi. Lim, you tolong dakwahkan dia. Dia ni bukan rumah banyak patung berhala, banyak syirik. Wah, banyak syirik pula. Nak dakwah kepada lelaki Cina ni sangat susah. Sering kali kena jumpa dia, dan tidak kurang daripada 6 bulan dakwah. Alhamdulillah dia masuk Islam. Dan lagi dia ada bawa 4 lagi. Semua 6 orang masuk Islam. Ini pengetua belum daftar masuk Islam tau. Belum pergi jabatan daftar, sudah bawa 6 orang masuk Islam. Kamu semua daftar ke belum? Satu orang sudah bawa berapa orang masuk Islam? Berapa ratus? Inilah cara saya buat dakwah, cara perbandingan agama.